Welcome back to my channel. Okay, so guys, sebelum kita nak mulakan acara kita malam ni, aku nak introduction sikit tentang Pastel C. Benda ni aku dah pernah cakap dulu. Hah? Lupa? Tak apa. Saya ingatkan. Sebab apa? Kalau benda ni saya dah cakap 2 kali maknanya ini benda memang trusted, you know. Alright, so kepada siapa-siapa yang mungkin muka-muka yang tengah sedih, tengah pening dekat bujur katil tu sebab apa? Nak ambil phone baru tapi modal tak ada. Cash dekat tangan tak cukup ataupun cash dekat tangan tak ada. Deknon, ini tempat dia. Pastel C ni menyediakan kat korang, orang kata apa, ansuran, package ansuran untuk dapatkan phone baru. And then yang paling penting, diorang adalah yang paling trusted dekat Malaysia ni. And ada lagi penting, mereka hanya menjual barang-barang atau phone ori sahaja, okay? Diorang tak jual phone-phone orang kata local daripada China mari. Tak ada. Diorang memang original, trusted, and ada 1 tahun punya warranty. Alright? So kalau korang nak dapatkan phone baru secara ansuran, korang boleh pergi dekat IG ataupun Facebook Pastel C. And yang paling best sekarang, time PKP ni, diorang tengah buat potongan harga kau-kau. So kalau korang tak dapatkan sekarang, aku tak tahulah menyesal ni macam mana. Dah 2 kali menyesal tau kat situ. Alright? So, yang paling best sekali kalau korang deal dengan Pastel C ni, korang boleh dapat berbagai free gift lah. Antaranya smartwatch, korang boleh dapat AirPod, korang boleh dapat wireless power bank and macam-macam lagi. So, kalau korang nak, jangan tunggu lagi, terus pergi visit IG Pastel C dan juga FB Pastel C. And korang boleh tengok result diorang and feedback ataupun customer diorang yang sebelum ni, macam mana bahagianya hidup selepas mendapat ansuran daripada Pastel C. Alright. And untuk memudahkan lagi kerja korang tak payah susah-susah. Korang terus pergi dekat description aku. Aku dah sediakan semua link untuk korang terus pergi dekat IG ataupun Facebook Pastel C. Korang klik and deal. Alright. So kita mulakan upacara kita. Upacara tak adalah upacara sangat. Asal aku asyik sebut upacara dia. Okay. So kita nak cerita tentang malam ni. Apa yang aku nak sampaikan dekat korang. Malam ni pun cerita dia konsep dia pasal seram. Sebab malam ni hari Khamis kan. So tapi malam ni aku nak bagi lain sikit. So di mana aku rasa sepanjang dah nak setahun dah aku berkongsi kisah seram dengan korang. Aku rasa aku tak pernah lagi berkongsi tentang kisah-kisah seram yang aku reject. Mungkin daripada korang yang pernah hantar cerita dekat aku, tapi macam Acap ni tak baca ke cerita aku ataupun cerita aku ni di reject ke? Itulah benda-benda yang korang orang kata apa, mungkin bermain di fikiran. So malam ni aku nak tunjukkan kat korang antara ciri-ciri ataupun kriteria cerita-cerita yang aku tolak. Yes, dia ada sebab dia. Tapi sebelum tu kita baca doa lah. Roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so setiap kali aku dah habis cerita, aku cakap kat korang kan, korang boleh share cerita ataupun pengalaman korang sendiri melalui DM dekat Instagram aku maupun dekat email yang aku dah letak dekat bio YouTube ni. So pelbagai orang kata cerita dan juga ratusan cerita yang aku terima dalam masa beberapa minggu. Okay, aku boleh bagi purata, aku cakap dengan korang, setiap minggu aku boleh dapat dalam almost 40 ke 45 cerita lah. Paling banyak mungkin 50. Satu minggu, kalau sebulan 5 kali 4, 200 cerita yang aku boleh dapat. So, kalau korang tengok cerita-cerita aku pada tahun ni, itu adalah daripada cerita tahun lepas. Cerita tahun ni yang orang hantar belum dapat baca lagi, Dek Non. Banyak. Saya dah lah sorang-sorang. So, ini adalah cerita-cerita yang saya reject. Saya nak korang dengar lah kenapa. Alright, so antara kriteria yang pertama, korang kalau hantar kat saya and automatically saya reject adalah bila yang hantar itu nggak ada adab. Faham tak? Nggak ada adab tu maksudnya macam ni, dia approach aku. Contoh ada satu DM ni. Weh Acap, cerita kau sumpah seram doh. Aku nak cerita tentang cerita seram aku ketika di kampung. Kau nak dengar tak? Kalau tak dengar tak apalah. Kau at least DM apa ni dia tulis? At least bacalah DM aku ni. Scene pun tak apa. Faham tak? I mean, okay, aku faham kau nak berkongsi kisah seram dengan aku. I will be okay about that. Aku memang nak dengar cerita seram kau. But, bagilah salam dulu at least. Kan? Janganlah terus, wey, aku tak boleh. Aku kalau tengok orang DM aku ataupun email aku tak ada salam, kalau dia bukan Islam aku faham. Tapi kalau bukan Islam pun mungkin ada cara-cara tertentu untuk diorang, orang kata apa,
approach lah kan. Mungkin hi, hello and all that. Tapi kalau Islam bagilah salam, ini kau weh, kau ingat aku apa? Kucing. Tak marah, tapi kita kena tegur lah benda-benda macam ni kan. So automatically memang aku reject lah. Tak kisah cerita kau gempak macam mana pun, tapi kalau lu punya approach sama gua, ke laut gua memang tak ada baca punya mah. Alright. So, itu antara lah. Yang first thing adalah adab lah ketika korang nak, bukan aku je, bukan nak approach aku je, ataupun kau nak approach siapa je lah kan. YouTuber ke, kau nak approach bos kau ke, contoh lah kau nak cakap dengan abang kau ke adik kau kan. Adik kau mungkin lah, macam abang kau kan. Weh, apa mak dia macam harsh jugalah kan pada aku lah. Tapi sebab dia adik-beradik kau dengan aku, kau dah lah tak kenal. Lepas tu, kau nak aku baca cerita kau. Lepas tu kau, dah suka hati kau lah apa kau nak buat. Alright, so untuk cerita, untuk kriteria yang kedua ni, kenapa aku reject adalah sebab kadang-kadang cerita dia orang best, but sometimes dia macam faham tak? Aku rasa, aku kalau nak sampaikan cerita, aku suka macam, kalau aku suka cerita tu, maksudnya penonton agak suka. Tapi bila aku rasa cerita tu macam seram sangat. Okay, ini cerita dia. Kalau yang macam mana pula kalau cerita dia terlalu seram. Alright. So aku baca aku baca tentang cerita yang seram sangat ni. Alright, Assalamualaikum Abang Acap. Ini adalah kisah daripada saya, bla 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 bla, sipulan-sipulan nama dia, yang berasal daripada Kedah. Okay, fine, orang utara. Okay, orang Kedah. Jap, bagi aku baca sekejap. Okay, good. Alright, so macam ni cerita dia. Aku dah pernah baca, cuma aku nak refresh. Okay, macam ni cerita dia. Okay, aku cerita dengan version aku Let's go. Alright guys, so cerita ini dia sampaikan kepada aku oleh seorang budak ni yang datangnya daripada Kedah. Cerita dia tentang kawan dia yang pernah dirasuk ketika dia menyewa di salah sebuah rumah di rumah sewa. Cerita dia bermula ketika pada pagi di mana beliau bangun untuk pergi ke pasar untuk mencari sedikit barang makan untuk dihantarkan ataupun dibeli ke rumah sewa dia. So menurut si dia ni, dia bangun time tu dalam pukul 7:30 pagi. So pada waktu tersebut mereka semua sedang tidur, kawan-kawan dia yang lain. Hanya dia seorang saja yang bangkit daripada tidur dia untuk pergi ke pasar untuk mencari lauk-lauk untuk diorang masak pada tengah hari tersebut. So dia pun bersiap, dia pakai baju yang berwarna merah, seluar berwarna jeans untuk pergi keluar ke pasar tersebut. Ketika perjalanan dia nak ke pasar tersebut, menurut dia jalan agak sesak. Kereta banyak di jalan raya, mungkin diorang nak pergi kerja. So bila sampai dekat pasar, saya terlihat orang sangat-sangat ramai. Mungkin mereka juga seperti saya, nak beli ikan, nak beli sayur untuk kehidupan seharian. Okay, the point is good. Nampak the flow cantik. Okay, kau mesti tengah tunggu kan seram dia kat mana. Okay, kita sambung. Alright. So pada waktu tersebut saya terus pergi ke kedai ikan yang saya selalu beli. So ikan pada waktu tu yang saya nak beli adalah ikan siakap. Pada hari tersebut saya agak terperanjat Abang Cap kerana apa? Harga ikan tidak seperti biasa. Kenapa kau bagi tahu aku pasal harga ikan? Aku nak tahu cerita seram kau. Okay, fine. Okay, harga ikan time tu mungkin mahal lah. Okay, so kita tunggu seram dia kat mana. Alright. So pada waktu tersebut saya memilih ikan yang ada dekat situ. Ketika saya pilih ikan yang ada, saya dikejutkan dengan satu bunyi sangat-sangat bising daripada belah kanan saya. Ketika saya menoleh, saya terlihat ada scene ataupun adegan kejar-mengejar membabitkan seorang pakcik tua dan juga seorang anak kecil daripada situ. So aku dah expect masa aku baca cerita dia ni, mungkin anak kecil tu kena langgar ke ataupun ada apa-apa accident yang berlaku lah. Right, kita sambung. So menurut dia, ketika waktu tersebut memang keadaan sangat-sangat kucah kacir. And then saya teruskan membeli ikan dan saya pulang ke rumah. Okay. Tak ada rantaian lah pasal cerita budak tu. Dia dah beli ikan and then dia balik rumah. Okay, dah berapa minit dah jalan? Kan? Okay, jap. Sambung jap. Okay, so sampai saya di rumah, saya lihat kawan-kawan saya sudah pun bangun. Ada yang masih lagi tidur dan saya terus menguruskan barang-barang tersebut dan letakkan benda-benda itu ke dalam peti sejuk. So pada waktu pukul 10 pagi, saya terperanjat kerana apa? Saya terlihat seorang kawan saya bangun daripada pembaringan dia secara tiba-tiba. Seperti orang yang sedang dirasuk. Mata dia melilau ke kiri dan ke kanan seperti mencari sesuatu dan
orang kata apa, memang ada satu gangguan di bahagian badan kawan saya ni. Saya pergi ke tempat dia, di mana tempat dia baring tu, saya cuba tenangkan dia. Tapi apa yang memeranjatkan saya pada waktu itu, Abang Acap, dia bangun dan terus berlari ke arah pintu yang tertutup di belakang saya. So, pintu bilik kawan dia tertutup, dia kata. And then masa kawan saya berlari ke arah pintu tersebut, saya terperanjat, Abang Acap, kerana apa? Kawan saya berlari menembusi pintu itu. Ya Allah, Allahu Akbar. Orang cinca atau kemai. Okay, first kan, aku rasa best lah kan cerita dia kan. I mean, mungkin aku expect macam okay, dia ada macam seram-seram sikit on that day. Tapi bila dia kata kawan dia macam yang kena rasuk tu bangun and lari and tembus the pintu, dia ingat cerita X-Men ke? Faham tak? Kalaulah aku pilih cerita ni and aku share kat korang, what do you guys think? Korang rasa macam, apa benda siap? Betul lah kan? So, aku pun macam sampai je dia kata dia tembusi tu, aku terus macam tak boleh lah, cerita ni tak boleh. Aku terus cancel lah. Tapi aku intai lah juga dekat dia punya ending, apa cerita dia. So, ending dia kata kawan dia tu yang tembus dinding tu berlari ke arah luar. Dan orang kata apa, macam mengamuk lah dekat luar. And then tiba-tiba pada waktu tersebut ada seorang Pak Haji yang katanya nak pergi masjid and lalu dekat tempat tu, and dia ubatkan kawan dia. Dia kata kawan dia ni terkena satu penunggu yang ada dekat rumah dia. So mungkin seram dia dekat penunggu rumah tu, but faham tak, towards the story nak pergi ke penunggu tu, kau faham tak maksud aku? Macam mana orang yang kena rasuk boleh tembus pintu? Dia macam tu lah kan. Dia might be, aku tahu cerita seram ni tak semua benda yang kita boleh fikir dia akal. Tapi janganlah kartun sangat. Aku tak tahulah kan. Dia kalau betul-betul lah. Kalau dia reka, cuba lagi lah kot cerita yang lain dia. Alright, so okay, itu kriteria yang kedua lah. So, which is over sangat. I mean, kalau nak seram tu, dia ada cerita-cerita seram dia. Macam aku pilih kan selama aku buat video ni. Diorang punya cerita seram tu, kadang-kadang, diorang punya point is cukup kuat. Kadang-kadang storyline dia, aku improvise sikit. Maksudnya, macam ni lah kan. Tadi dia cerita pasal dia beli ikan, apa semua. Viewers tak nak tahu pasal benda tu. So, macam mana kita kena cantikkan lagi. Itu kerja aku lah. Aku tak adalah ambil bulat-bulat. But the point towards sampai seram tu, ada. So jangan over sangat. Alright, so that is a second criteria yang totally aku akan reject. So nombor 3. So nombor 3, aku ingat cerita ni, aku tak payah baca. Alright, yang nombor 3 ni pun boleh tahan juga. Dia pasal seorang budak yang balik daripada mengaji. Kata dia kata dia balik daripada mengaji, and then dia diganggu oleh satu makhluk putih. Korang nak dengar cerita dia macam mana? Alright, so cerita kedua ni dia sampaikan kepada aku oleh seorang budak ni. Dia kata menurut dia pada waktu tersebut dalam anggaran pukul 7.40 sehingga ke pukul 8, ketika dia daripada rumah hendak pergi ke mengaji. So dia kata dalam pukul 9 lebih dia akan pulang ke rumah balik lah. So dia kata dekat kampung dia tu ada satu jalan yang sangat-sangat sunyi dan gelap. So menurut adik ni, dia kata dia berumur 12 tahun and dia melalui jalan tersebut. So aku rasa macam best lah. So which is cerita dia dah ada that key point kan. So kat situ dah baik lah. Saya berjalan menuju ke tempat mengaji saya. Pada waktu saya pergi tu tak ada apa-apa yang jadi bang. Tapi ketika saya pulang tu, saya terasa diri saya seperti dipandang oleh seseorang. Saya rasa sangat-sangat seram pada waktu tersebut, dan ketika saya terus berjalan ke hadapan, saya terlihat ada satu kain putih yang berada di tepi jalan. Saya tak menoleh, saya cuma lihat ada kain putih yang orang kata apa, terjatuh dekat situ, dan saya terus berlari kerana saya rasa seram. Balik rumah, saya bagi tahu mak saya suruh saya basuh kaki dan saya selawat, alhamdulillah tak ada apa-apa yang jadi kepada saya. Sekian. Cerita dia seram, nampak kain putih, tapi pendek sangat Dek Non. Saya nak letak jump scare pun saya tak tahu kat mana. Okey lah, okey fine lah, saya letak jump scare sekarang. So okey, saya dah letak jump scare, fine. Bunyi guruh and bunyi lain mana saya nak letak? So macam tu. So bukan niat aku buat video ni untuk downgradekan korang yang hantar cerita-cerita seram. Aku terima kasih sangat-sangat. Tapi itu adalah kriteria ketiga yang aku reject sebab
pendek sangat. Tak ada storyline lah kan. I mean kalau nak hantar story, cerita, kau kena fikir macam kalau kau hantar kat aku, macam mana aku nak deliver kat depan kamera. Kau kena menyenangkan dua-dua pihak macam tu. Alright? So, itulah kriteria yang ketiga yang aku akan reject cerita dia. So, ada satu cerita ni pun kelakar juga. Tapi ini aku tak tahu lah nak tak kat kriteria yang mana kan. Tapi kalau korang nak dengar kan, why not kan? Tak apalah. Aib pula apa. Macam, alamak. Sebab salah pula kalau tak share. Sebab benda ni kelakar. Okay, tak apalah aku share lah. Alright. So, okay. So, untuk cerita yang ketiga ni. Cerita yang di-reject ni datangnya daripada seorang YouTuber. Dia ni famous lah sekarang. Famous lah. Dia towards nak sampai 100k dah sekarang. Alhamdulillah. Rezeki dia. Tapi cerita yang disampaikan dekat aku rasa nak tampar je dia. So, okay. Alright. So, cerita ni dikisahkan kepada aku oleh seorang YouTuber ni. So, okay. Dia kata, dia ni merupakan seorang yang ada, orang kata speciality, mata batin. Maksudnya mata di alam dimensi. Dia boleh nampak dimensi lain kan. So, menurut dia ni, dia kata, daripada kecil, dia memang mewarisi mata batin ni. Menurut dia, dia kata, family dia yang lain tak ada. Benda ni datangnya daripada moyang dia. Area atuk dia tak ada, area bapak dia tak ada. And sampai ke dia, benda tu ada balik lah. So, pada aku benda tu macam, yalah, kita tak boleh nak sangkal sebab itu family salah sila susu galuh dia kan. So, kita siapa pula kan nak pergi petikai. So, aku percaya lah dekat situ. So, bila aku baca balik towards the second, dia kata pada waktu tu, dia kata ada satu ketika tu, dia pulang ke kampung untuk sambut Hari Raya pada malam tu. So, dia kata masa Hari Raya kan kita berkumpul ramai-ramai kan. So, dia kata pada waktu tersebut, dia bersama dengan saudara mara dia yang lain sedang berkumpul di sebuah laman yang berada dekat kampung dia. Dia kata, time tu Cap, memang kita orang ramai-ramai lah. Biasalah Hari Raya kan, kita gelak-gelak, kita happy-happy, makan ketupat, makan rendang, cerita pasal khabar sana, khabar sini. Tapi pada waktu tersebut, aku tersentak Cap. Kerana apa? Aku terperanjat kerana ketika itu mata batin aku terlihat sesuatu di mana aku rasa sangat-sangat terperanjat pada waktu tu. Alright. So, menurut dia, dia ni ada nenek je. So, atuk dia dah meninggal dunia. So, dia kata apa yang berlaku pada waktu tu adalah kena-mengena dengan arwah atuk dia. Alright. So, menurut YouTuber ni, dia kata pada waktu tu, kita orang tengah borak apa semua, aku tersentak kerana apa? Di sudut pandangan jauh aku tu. Okay, contoh, aku tengah borak dengan kau, and then belakang member aku, belakang saudara dia, jauh sikit, dia nampak susuk tubuh arwah atuk dia. Menjelma kembali lah. Kami datang untuk melawat di time raya. Time tu aku tersentak Syab. Kerana apa? Sebelum ni aku pernah je nampak benda-benda yang lain. I mean, orang kata apa? Entiti yang lain. Tetapi kali ni bila benda ni melibatkan arwah atuk aku, dia macam ada sedikit sentimental value. So dia kata macam pada waktu tu aku terdiam, and then aku tak tahu nak bercakap, and aku tak tahu nak bagi tahu siapa apa yang aku nampak ni. Pada waktu tu aku buat biasa je. Aku seperti orang kata mengabaikan apa yang aku nampak. Tapi ketika aku mengabaikan, benda tu seolah-olah makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat. Aku tak boleh berdiam diri. And pada waktu tu jam telah menunjukkan almost pukul 12.30 malam. So aku pun terus bangun and then pergi ke arah di mana aku nampak susuk tubuh atuk aku. Aku percaya yang orang mati takkan kembali, tapi mungkin itu adalah gangguan daripada orang kata iblis ataupun syaitan ataupun jin yang menjelma apa semua kan. So dia kata dia bangun daripada satu tempat laman tu, and then dia terus berjalan ke arah entiti tersebut. Dia kata bila saya sampai ke arah sana, saya terbau satu bau wangi yang sangat-sangat wangi pada waktu tu Cap. Aku rasa macam wangi gila. And bila aku jumpa arwah atuk aku tu, aku rasa rindu sangat-sangat. Aku cuba nak dakap dia, tapi aku tak boleh nak pegang dia. So dia kata pada waktu tersebut, aku hanya boleh bercakap dengan dia, and aku tanya apa tujuan dia untuk datang menjenguk kita pada waktu ini. So dia kata, atuk buat apa kat sini? Dia tak adalah cakap face to face, mungkin benda tu kat sebelah kan. So dia buat macam biasa je lah. Atuk buat apa kat sini? Atuk, kita orang dah redakan atuk pergi. Saya rasa ini bukan alam atuk.
And Atuk tahu kan saya seorang je boleh nampak benda ni. Dia kata macam tu. Dia kata pada waktu tu benda tu betul-betul dekat sebelah dia. And then dia kata dia dalam keadaan yang nak bercakap tapi dalam keadaan sebat. Sebab dia ni antara rapat juga dengan atuk dia. Dia kata dalam dia bakar rokok tu, dia nak cover sebat dia lah. Dia kata sebelah tu hanya menjawab balik. 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 Putaran reality. Oh tak, tu lagu klik-klik. Dia kata balik. Atuk tu yang balik. Jangan kacau kita orang lah tu. Kita orang nak happy-happy. Kita orang nak sambut raya besok. Atuk balik lah dulu. Okay. So kat situ pada aku dah catch kan. Dah sedap lah. Lepas tu ketika aku bercakap macam tu, sambil aku hembus rokok aku perhati ke arah kiri aku. Ternyata entiti tersebut sudah tidak ada. So aku pun balik ke pangkin tersebut di laman tu and then berborak semula dengan saudara mara aku yang lain. Pada malam tersebut aku terbangun daripada tidur aku and aku baru sedar apa yang terjadi pada waktu tersebut adalah hanya mimpi. Dan aku cuba bangun daripada tidur aku pada waktu itu and aku cuba berdiri keluar daripada rumah tersebut untuk tengok semula apa yang aku nampak dekat dalam mimpi aku. Bila aku keluar, aku tengok dekat depan, dekat tempat di mana aku nampak arwah atuk aku tu, aku tiba-tiba mengalirkan air mata kerana aku sangat-sangat rindukan atuk aku sebenarnya. Dan dalam aku mengalirkan air mata, aku tersedar yang aku ditegur oleh nenek aku yang aku sebenarnya terlupa yang bodoh lah cerita dia. Faham tak? Okay, aku tak tahu macam mana nak cakap ending dia, tapi sebenarnya dia ni berhalusinasi. Faham tak? Atuk dia tak meninggal lagi. Itu yang seram dia. Nenek dia tegur dia buat apa kat situ. Lepas tu dia kata Acik tengok alamak. Dia kata dia pergi Acik, dia kata Acik tengok arwah atuk kat luar, arwah atuk tengah lambai-lambai. Dia kata time tu nenek dia terus sepak dia. Sebab apa? Atuk dia elok sihat lagi. So aku tak tahu apa purpose dia hantar cerita ni kat aku. Faham tak? Dia punya spoil tu. Tapi tak apalah. Tapi kalau benda tu jadi, aku tak tahulah apa kan. So bila macam tu, kat ujung tu baru dia kata yang waktu tu dia pun tak tahu kenapa dia dapat mimpi macam tu. And then dia boleh bangun daripada tidur and dia percaya yang atuk dia dah meninggal. Tapi sebenarnya atuk dia ada lagi tau sebenarnya. So waktu tu aku pun tak tahu macam mana nak cakap. Macam tu lah. Bagi aku kelakar. Aku reject cerita dia sebab aku tak tahu ending dia apa sebenarnya. Macam tu. So make sure lah kalau nak hantar cerita kat aku, ending dia biar betul lah. Alright, so itu saja untuk video kali ni. Aku nak share dengan korang lah cerita-cerita yang aku reject. Tapi untuk korang yang mana mungkin nak hantar lagi cerita seram kat aku, yang paling laju ataupun paling cepat atau paling senang untuk aku approve, aku ada satu cara ataupun satu method atau satu rahsia nak bagi tahu korang. First, kalau korang ada rakaman, korang ada gambar ataupun korang ada apa-apa footage yang orang kata melibatkan orang kata apa, kena-mengena dengan cerita kau. Kau hantar kat aku. Bila benda tu aku dapat, of course cerita kau keluar minggu depan. Yes, itu. Sebab aku utamakan benda-benda bukti ni. Sebab bila kita cerita seram ni, orang lebih nak tengok pasal bukti. Orang nak tengok all the thing yang happen kan. Diorang tak nak dengar kau sembang gitu je. So, itu antara first. Nombor 2, jalan cerita tu tak apa. Jalan cerita tu mungkin tak strong tapi point dia ada. So, kalau kau rasa seram, tak merapu, tak meripik, aku akan terima. Aku akan ubah, aku akan cantikkan balik supaya cerita tu menjadi selesa untuk aku dan selesa untuk korang dengar. Nombor 3, first, bila approach aku tu, bagi salam dulu. Itu penting. Sebab aku pantang orang tak bagi salam kan. Sebab bagi aku macam tak ada adab lah. Macam tu lah. Tak kisahlah orang tua ke orang muda kan. Anak-anak budak-budak kan. Geram pula aku. Okay. So, ini 3 kriteria yang korang kalau nak hantar cerita kat aku, tak ada masalah. Boleh hantar. And aku akan baca. Kalau korang DM, this is the trick aku nak beritahu korang. Kalau korang DM aku, dia akan masuk kat request tau. So, siapa-siapa main Instagram tu tahulah kot. Dekat request tu, aku tak payah nak balas korang punya DM. Sebab, okay, bila aku baca, aku pilih and cerita kau akan keluar. Sebab apa? Aku jadi serik sebab bila aku reply DM tu,
dia akan jadi panjang. Dia macam, okay, dia dah hantar cerita kan, cerita dia best. And then aku reply, thank you for sharing. Lepas tu, nantikan awak punya episod minggu depan. Okay, contohlah episod dia minggu depan. Bang, kenapa cerita saya jadi lain? Bang, kenapa saya punya jadi macam ni, bang? Bang, cerita abang best. Oh, bang, cerita abang bila nak keluar? Ya Allah, abang punya jam sikit kali ni tak best. Faham tak? Dia jadi panjang. So, aku nak jaga benda tu. Aku baca. Kalau cerita korang terpilih, korang tengok setiap Isnin ataupun Khamis, cerita tu akan keluar lah. Alright, satu lagi. Sebelum aku terlupa. Satu lagi. Kalau korang ada cerita, janganlah share dekat komen. Sebab kalau kat komen, biasanya aku terlepas pandang. Yalah, korang faham kan, komen kan banyak kan. Kadang-kadang aku dapat baca dalam hari pertama and hari kedua je. And after that, aku dapat baca juga. Tapi, orang kata untuk aku perhalusi, nanti aku kena scroll satu-satu kan dekat komen. Cerita pasal komen, tak ada pun. Aku tak ada masalah pun dekat komen. Cuma kadang-kadang kelakar kan. Abi like macam, okay, kita kan cerita seram kan. Itu aku ada buat. Aku ada dapat satu cerita. Ada satu komen ni kelakar macam ni. Assalamualaikum bang. Cerita abang dah best. Tapi kalau boleh lepas ni jangan pakai baju biru bang. Sebab kurang feel dia. Aku macam, benda dia macam, apa kaitan baju aku warna biru dengan cerita aku? Kan? Kau datang, aku tak tahulah apa yang bermain di fikiran dia. Tapi yalah, mungkin dah lama tak pergi sekolah kan. So mungkin dia ada kecelaruan sikit kat situ. Tapi aku tak tahulah kenapa kan. Kepada yang mungkin minta jump scare, minta kurang, minta lebih tu, aku tak boleh nak buat apa tu. Sebab aku dah banyak kali bagi tahu benda ni. Sebab daripada awal dulu sampai ke hari ni, that is my trademark. So memang aku tak boleh nak buang jump scare tu. Tapi aku akan cuba seimbangkan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. So yang mana minta lebih, aku akan adakan satu video yang lebih. So yang mana minta kurang, aku akan letak video untuk kurangkan. Tapi untuk kosongkan, mungkin ada 1-2 video je kot. Tapi untuk totally, tak boleh. Sorry sangat-sangat. Sebab tak boleh lah, dia macam kalau Ashraf tak ada jump scare, dia bukan... You know that, right? Okay. So, kepada siapa-siapa yang dah subscribe aku, terima kasih. Aku dah ucapkan. Yang mana belum subscribe, korang boleh like and share. Kalau korang suka video ni, jangan lupa juga tekan subscribe button tu. Dan jangan lupa tekan bell notification supaya lepas ni aku ada video-video baru nanti, korang boleh lah, orang kata, dapat catch up kan. So, mungkin korang busy malam ni, tak dapat nak tengok. Korang boleh tengok besok, tak ada masalah. Yang mana nak takut nak tengok malam, boleh tengok besok. Kalau takut nak tengok seorang, boleh PM saya boleh temankan. Tak, saya gurau. Yang tu saya gurau. Alright, so hari Senin ni, kita akan ada cerita baru macam biasa. Okay, cuma satu lagi aku nak cakap. Alright, ini aku bukan nak melenting ke apa ke, cuma ini orang kata random lah sikit kan. So kepada siapa-siapa yang dah support aku, yang orang kata apa, support cerita-cerita seram aku sangat-sangat bersyukur. Cuma aku nak beritahu korang, aku harap korang masuk dalam channel ni sebab korang terima aku as cerita korang, bukan korang terima cerita aku tapi bukan aku. Faham tak maksud dia? Sebab aku ada dapat komen a few days ago. Aku bukan terasa dengan komen tu, but for me, as a professional, bagi aku, engkau sebagai viewers, awak sebagai viewers, saya sebagai orang kata content creator, saya faham tak semua orang akan suka, tapi saya harap korang boleh hormati konten saya yang lain. So bila kalau saya buat reaction ke, saya buat vlog ke, saya buat benda lain daripada cerita seram, yang mana peminat-peminat seram, saya tahu korang masuk dalam ni sebab nak tengok benda-benda seram. Saya harap korang boleh tunggu ataupun orang kata apa, hormati konten-konten saya yang lain. Sebab saya dah khaskan hari Isnin dan Khamis untuk korang. So korang kena tunggulah Isnin dengan Khamis untuk slot seram yang mana korang suka tu. So kalau konten-konten lain yang korang tak suka tu, saya tak paksa korang tengok, tapi saya harap korang boleh support, korang boleh orang kata apa, tengoklah semua video yang dihasilkan dekat channel Ashraf channel ni, bukan video seram saja. Alright? And janganlah marah kalau saya buat konten lain sebab saya pun orang kata apa, nak sedikit kebebasan dalam apa yang saya buat dekat channel saya ni. Alright? So tapi saya hargai sangat-sangat sebab support saya sampai ke tahap ni. Terima kasih. So itulah cerita yang aku nak kongsikan kepada korang pada malam ini, di mana cerita yang aku reject, kriteria yang aku reject. Aku harap korang terhibur and jangan ulangi kesilapan yang sama. Kalau yang mana belum hantar cerita ataupun mungkin yang dah hantar, korang nak hantar balik dalam keadaan yang lebih elok, aku akan terima and aku akan baca. Tapi kena sabar sikit lah, Dek Non. Sebab tahun ni punya dah bulan 2 saya tak sempat nak baca lagi. Sebab tahun lepas punya ada tertangguh lagi. So insyaAllah saya akan baiki yang mana elok, yang mana tak. Yang baik semua datang daripada dia, yang tidak datang daripada saya. Alright? So saya akan umumkan pada hari Isnin ni tentang pemenang kontes saya pada hari Isnin hari tu. So kita, besok saya akan ada berita baik. Okay, so kita tunggu konten pada waktu esok. So I see you, wanna see you. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga SOP. Itu je lah kot. Bye. Assalamualaikum.